Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pagi Jumaat, salam reformasi, salam harapan kepada uh, rakan-rakan yang bersama pada pagi ini. Rosli Amin uh, di restoran dapur Mak Jah, Kuantan, Besrah, ya, Baluk. Dah lama tak pergi ke restoran dapur Mak Jah. Mak Jah betul ya, Rosli ya? InsyaAllah ada rezeki, ada kesempatan berkunjung ke restoran Rosli kita di Balok. Betul, Balok. Terima kasih Abang Rosli. Firgoin Fellow, salam reformasi. Firgoin Fellow, salam reformasi. Kawan-kawan kita di sini. Arnas, Mat Khairul, Mak Is KR, Azma Ali, Iman Rahman, Abdul Razak, Yusof, Kapal Selam, Ridwan Latif. Kapal Selam, ingat kapal terbang. Ingatkan kereta terbang tadi. Okey. Ramai yang tengah bekerja pada waktu ini ya, yang sedang bekerja. Okey, selamat bertugas kepada kawan-kawan yang sedang bertugas di pejabat di mana saja sekarang ini. Kita ucapkan selamat bertugas lah ya. Yang bercuti, mungkin ada yang bercuti ya, sedang bercuti, selamat bercuti. Yang berpencen, selamat berpencen. Pencen dah masuk dah nak habis pun duduk pencen. Isa Swasta, okey, yang baru masuk. Isa Swasta. Mak Is KR, salam reformasi, katanya selamat reformasi tuan. Hari ini baru boleh ikut live, tengok YouTube je 2-3 hari ini. Okay, terima kasih banyak kepada Mak Is. Kalau ada kesempatan boleh bersama, tidak kesempatan boleh tengoklah ya rakaman-rakaman dekat YouTube channel. Okey, apa cerita meeting UMNO semalam? Ini pertanyaan daripada Fegurian Fellow. Azhar Mauna Castello, Assalamualaikum, salam reformasi, cerah atas ya katanya. Cerah atas ni. Okey, terima kasih kepada Azhar. Fakhrul Anwar, mana DJ ngeteh lepas Jumaat? Ni Cikgu Fakhrul. Malam lah ngeteh kan. Ngeteh siang ni pendek sangat masa. Terkejar-kejar. Kita malam dapat lepak sampai 2 pagi, 3 pagi. Fakhrul. Susah nak ngeteh dengan Cikgu Fakhrul sekarang ni ya. Semenjak beliau bersama dengan mengaji dengan Mutasnik ni, susah jumpa dia sekarang. My Sergeant, kalau My Sergeant betul ya. Kalau si H2O tu jadi Deputy Prime Minister, bila Abah tak jawatan, maka H2O akan jadi Perdana Menteri dalam Anti Azmin. Deputy Prime Minister hancurlah, sebab yang kita takut dia tak lulus undi tak percaya. Ini kata My Sergeant. Cot Syukri, salam Jumaat tuan, katanya ya. Terima kasih kepada Cok Syukri Sudirman Kamal bersama dengan kita. Azhar Maulana Castello, Assalamualaikum, salam reformasi. Okey, waalaikumsalam. Cerita tentang Husaini Sani ya. Okey, terima kasih Husaini. Kaki karaoke. Isa Swasta, Arman Khairul, seperti itu, Azma Ali ya. Iman Rahman, Abdul Razak Yusof, Rizwan Latif. Okey, malam tadi wartawan pun ya, kesian wartawan tunggu sampai pukul apa ya? Lebih pukul 12.30 rasanya ya. Baru habis mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Dalam 2 minggu rasanya dah 2 kali ya. Majlis Kerja Tertinggi UMNO telah bermesyuarat hanya untuk membincangkan tentang jawatan. Ini dia. Abe John Daiwa. Wan Muhammad Ghasyari. Okey, Ali Putra. Mereka bermesyuarat. Sebelum itu Barisan Nasional juga mesyuarat, Muhyiddin juga mesyuarat ya. Majlis Kerja Tertinggi pun dah beberapa kali mesyuarat. Semuanya bincang tentang kuasa dan juga jawatan. Dalam keadaan kita berbicara, kita dalam keadaan kemelut situasi COVID ya.
sebagai titah yang Tuan Agong, kalau boleh jangan berpolitik sangat tumpu kepada COVID, tetapi puak-puak ini terus menjalankan aktiviti ataupun kerja-kerja politik mereka, dan mereka bincang tentang jawatan dan juga kuasa. Okey, Sagit Maunggolintat. Susah ni nak sebut nama kau. Salam reformasi, lawan tak lawan dari Kudat. Apa khabar orang Kudat? Mohan Kumar, salam reformasi, lawan tak lawan bro, katanya Nur Nilam. Assalamualaikum Cik Din dan salam reformasi. Waalaikumsalam. Eli Putra. Okey. Ni kawan kita. Hari ni tak ada tajuk, tak ada tajuk kita nak sembang-sembang lah apa yang patut nak sembang. Tok Jis ke? Abe John Daiwa, Muhammad Hamdan Osman. Figurian fellow abang Mat Sabu nak main-main di kolam ke bang sekarang ni katanya ya. Tan Hong Meng. Tan Hong Meng. Nasir Muda, Assalamualaikum dan salam Jumaat tuan. Waalaikumsalam kepada rakan kita Nasir. Azli bin Haji Ahmad. Okey, selamat datang Azli. Seperti mana yang saya katakan tadi bahawa Perkhidmatan Nasional dan juga UMNO telah beberapa kali mesyuarat hanya untuk bincangkan tentang jawatan dan kedudukan di dalam kabinet. Kabinet tak juga dirombak-rombak. Sebab apa tak rombak saya pun tak tahu. Dah 2 kali UMNO bermesyuarat. Nak cari seorang timbalan Perdana Menteri pun satu masalah bagi kerajaan Perikatan Nasional. Ya. Di situ pun sudah nampak bahawa kerajaan Perikatan Nasional ini telah memerintah selama 8 bulan, sekitar 8 bulan, tetapi masih lagi gagal untuk menentukan siapa timbalan Perdana Menteri. Ya. Mereka sanggup untuk melantik 4 orang, ya, Menteri Kanan yang dibayar gaji tentunya besar. Ya. Duit rakyat juga, selain daripada 70 menteri dan juga timbalan menteri yang dibayar gaji oleh duit rakyat. Tetapi perubahan kepada negara dalam tempoh 8 bulan ini masih lagi kita tidak dapat lihat. Bahkan yang ketara pada kita adalah kegagalan demi kegagalan dalam apa saja aspek. Ekonomi, ya, perkauman masih lagi tak boleh diselesaikan. Masih lagi ada lagi bunyi-bunyi tentang DAP lah, ya, kalau nak bersatu tolak DAP, kami boleh bersama dengan PKAT tapi kami tak mahu DAP, ya, macam-macam lah kan. Maknanya adalah unsur-unsur perkauman, walaupun nak sebut tentang perpaduan, penyatuan, tetapi nak asingkan DAP, ya. Saya pun tak faham apa masalahnya dengan DAP, masalahnya parti DAP, sebuah parti, ya, yang lagu partinya pun dalam bahasa Melayu. Dalam kongres partinya sendiri pun ucapan di dalam bahasa kebangsaan, bahasa Melayu. Berbeza dengan MCA, lagu partinya dalam bahasa Cina, ucapan perbahasannya pun dalam bahasa Cina. DAP lebih menyerlahkan semangat, ya, semangat jati diri, menghormati bahasa kebangsaan. Tetapi DAP sentiasa menjadi mangsa kepada puak-puak ini, ya. Sampai ke nak bincang tentang penyatuan dalam negara kita, perpaduan, masih lagi nak asingkan DAP, ya. Seolah-olah DAP ni satu parti haram, satu parti seperti komunis kononnya, ya. Tetapi berpuluh tahun, ya, usia DAP masih lagi berada dalam kerajaan, masih lagi mendapat hak, ya, kebenaran dan dibenarkan untuk politik dan negara kita. Ya. Kalau betul DAP ini satu parti yang membawa unsur-unsur seperti komunis, kepercayaan komunis dan sebagainya, sudah pasti lama parti ini diharamkan. Tetapi parti ini tidak diharamkan, masih dibenarkan bertanda dalam pilihan raya. Ya. Tapi menjadi satu parti yang dijadikan modal propaganda bagi mereka untuk menarik perhatian orang Melayu supaya menyokong parti mereka, ya. Tapi sekarang ni kerajaan Perkhidmatan Nasional tanpa DAP pun mereka gagal, ya, untuk melaksanakan agenda-agenda seperti mana yang pernah mereka laungkan sewaktu mereka jadi pembangkang selama 22 bulan, ya. Banyak agenda Melayu yang gagal, ya. Masalah FEDA pun gagal diatasi, ya. Tidak ada pembaharuan dari mana-mana kementerian, dasar-dasar yang jelas yang dikeluarkan oleh menteri-menteri seramai 70 orang sematut timbalan, ya. Tak nampak dasarnya, ya. Jauh sekali kita nak lihat dasar-dasar luar negara sama ada daripada menteri
luar negara, sama ada daripada duta khas yang dilantik, ya, tidak bersuara. Sedangkan isu di luar negara sana banyak isu yang sepatutnya dibawa oleh kerajaan kita, tetapi menteri-menteri semua tidur, tunggu gaji masuk, ya. Kemudian bincang macam mana lagi nak perkuatkan parti, bincang macam mana lagi nak perkukuhkan kerajaan yang ada, ya. Sebab itu malam tadi mesyuarat pun masih gagal. 2 kali mesyuarat, 3 kali mesyuarat masih gagal untuk mencari calon timbalan Perdana Menteri. Nampak macam mana, ya? Semalam pun Pakatan Harapan buat mesyuarat, dan Pakatan Harapan mesyuarat steady, ya, tenang. Dan apa keputusan mesyuarat Pakatan Harapan? Tidak bercerita tentang jawatan, tidak bercakap tentang kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim tentang jawatan Perdana Menteri, tapi Majlis Persatuan Harapan bercakap tentang Cetah Duli Yang Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong, tentang belanjawan, tentang COVID, ya, tentang kehidupan masyarakat dalam negara kita. Itu mesyuarat yang dibincangkan oleh Majlis Pakatan Harapan. Ya. Kita lupakan soal Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Majlis Pakatan Harapan tak bercerita pun tentang kedudukan, status, ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Sebab apa? Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun melaksanakan tugas dan juga tanggungjawabnya, ya, mendapatkan sokongan. Setelah dapat sokongan, dipersembahkan ke bawah Duli Tuanku sampai ke istana, dan sekadar itu sahaja peranan yang boleh dimainkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh memaksa Yang di-Pertuan Agong untuk melaksanakan proses seterusnya? Sudah tentu tidak. Terpulanglah kepada kebijaksanaan ke bawah Duli Tuanku. Benda dah dipersembahkan, ya. Proses yang pada awalnya telah dimulakan tetapi ditangguhkan, dan sampai sekarang sepi menyepi, kita pun tak tahu, mungkin akibat COVID dan sebagainya, PKP dan sebagainya. Tetapi aktiviti parti-parti lain kita lihat semakin rancak, ya. Tapi itulah, ya, seperti mana yang saya sebut, tidak mudah untuk kita mengangkat seorang pemimpin yang baik. Tentulah banyak dugaan, liku-liku, ujian, ya, onak dan durinya berbanding daripada kita nak angkat pemimpin yang tak baiklah, ya. Kerana pemimpin tak baik ni memang ramai yang sokong. Sebab dah jadi lumrah dalam dunia kita ini, orang tak baik lagi ramai daripada orang yang baik. Dan orang tak baik biasanya lebih suka menyokong kepada orang yang tidak baik. Itu kita kena faham, ya. Jadi tidak timbul misi Datuk Seri Anwar Ibrahim itu gagal, ya. Selagi perkara itu berada di istana, kita anggap ini satu kejayaan Datuk Seri Anwar Ibrahim membawa misinya, ya, ke istana. Kemudian terpulanglah kepada pihak istana untuk menguruskannya, ya. Sekiranya pihak istana berpendapat parlimen adalah tempat yang paling sesuai, kita tunggu saja di parlimen dan kita lihat sendiri di parlimen nanti adakah itu pun diberi ruang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau di parlimen pun tidak diberi ruang, saya tak tahu ruang di manakah lagi yang perlu digunakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Demokrasi di Malaysia ni, keadaan politik di Malaysia ni memang pelik sedikit, ya, berbanding daripada negara luar yang sana. Kerana di Malaysia ni orang yang tidak menang pilihan raya boleh jadi kerajaan, ya. Apatah lagi benda-benda lain lah, ya, yang tidak ada kelulusan jadi menteri, yang bukan bidangnya berada di situ, ya, tapi dilantik sebagai menteri di situ. Jadi tak peliklah kalau mereka tidak boleh buat kerja. Kerana pembentukan kerajaan yang ada sekarang ini pun sudah tak betul, ya. Apabila asasnya pun tak betul, maka tak peliklah apa yang berlaku selepas itu kebanyakannya semua gagal dan kita lihat tidak mencapai seperti mana yang kita kendaki, ya. Sebab kerajaan yang ada sekarang ini kerajaan yang tidak mendapat mandat rakyat, tidak ada kepercayaan rakyat, mereka mengkhianati, mereka mengambil hak rakyat, ya. Jadi apabila mereka mengambil hak orang lain dan mereka berada di situ, bermakna mereka berada bukan di tempatnya yang hak, ya. Kalau meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka itu adalah satu kezaliman, dan menyokong kezaliman itu satu perkara yang dilarang dan dicegah oleh Islam. Siapa yang cakap ni, ya? Yang cakap ni Pah dulu dalam ceramahnya, ya, Pah berceramah. Kezaliman itu apa? Orang pemimpin Pah cakap,
kezaliman itu tidak semestinya menangkap orang, tidak semestinya memenjarakan orang, tidak sepertinya memukul orang. Kezaliman itu adalah apabila meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu adalah kezaliman. Kalau songkok atas kepala ni diletakkan di kepala lutut, itu merupakan satu kezaliman. Itu dicegah oleh agama, ya. Apatah lagi meletakkan seorang Perdana Menteri yang tidak dipilih oleh rakyat, yang sakit, yang uzur, yang tak cerdik berada di kerusi Perdana Menteri, bukan tempat dia, ya. Tetapi PAS sokong. Sebab apa PAS sokong? Sebab pemimpin mereka pun berada di bukan tempatnya yang hak, ya. Contohnya Tuan Presiden Tuan Aman, tiba-tiba ikut atap boleh jadi menteri. Kemudian bukan berada di kementerian yang bukan bidang dia, ya. Ramai menyangkakan paling tidak Tuan Presiden Tuan Aman sebagai timbalan presiden, orang nombor 2 dalam parti PAS. Parti PAS mempunyai 18 kursi ahli parlimen. Sepatutnya menteri kanan yang hebat-hebat jugalah sepatutnya diberikan kepada PAS. Ya, tapi Tuan Presiden Tuan Aman diletakkan sebagai menteri yang menjaga alam sekitar. Apa yang kehebatan ataupun kelayakan Tuan Presiden Tuan Aman berada di situ? Kalau letak di menteri jabatan Perdana Menteri jaga agama, masuk akal lah, kan, sebab di situ bidang beliau. Ataupun jaga tabung haji ke, kan, itu bidang beliau. Bila meletakkan beliau di tempat jaga alam sekitar, maka kita lihatlah apa yang berlaku. Apa dasar-dasar yang ada, ya? Selain daripada dasar-dasar yang telah pun dimulakan di bawah Kementerian Pertahanan Harapan dulu, dasar-dasar yang dimulakan oleh Yang Berhormat Yeo Bijin, ya. Terpaksalah teruskan dasar yang ada atas alasan yang baik kita teruskan, katanya, ya. Sebab apa yang baik kita teruskan? Sebab tidak ada idea yang baik daripada Tuan Presiden Tuan Aman. Ya, kalau nak cerita pasal pencabaran alam dengan Mosang King lah, COVID dalam tong air lah, apa ini, saya rasa budak-budak SPM pun boleh lantik sebagai menteri untuk nak cakap benda-benda macam tu, kan. Okey, Kamarul Hatta Mak Ali, demokrasi dah mati, katanya, ya. Oh, dah bangun tidur kau, ya. Long Kai, ni nama dia Long Kai. DAP buat apa? Dia tak bagi kau solat ke, katanya, ya. Alhaj Junaidi, terbaik, tahniah, katanya. Nordin Omar, dia ni masih tak lihat apa yang DAP buat dalam masa 20 bulan dalam kerajaan PH, katanya, ya. Saya pun tak tahu apa yang DAP buat selama 22 bulan dalam kerajaan PH, ya, selain daripada Menteri Kewangan ketika itu meluluskan royalti kepada Kelantan dan juga Terengganu yang sebelum ini dirampas oleh UMNO Barisan Nasional. Apabila PH memerintah, Menteri Kewangan Lim Goh Eng telah meluluskan peruntukan dibayar royalti kepada kerajaan Kelantan dan juga kerajaan Terengganu, ya. Bukan sikit-sikit, bukan 1 juta, 2 juta, ya. Cukuplah untuk nak menukar Mercedes baru di Kelantan, ya. Itu di antara yang dilakukan selain daripada menambah peruntukan kepada sekolah-sekolah agama rakyat dan sebagainya, ya. Jadi kita kena akuilah, ya, yang tidak dilakukan oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional dahulu dilakukan di bawah kerajaan PH, di bawah menterinya Lim Goh Eng, ya. Dan terbukti dakwaan selama ini mengatakan Lim Goh Eng jual aset tabung haji, jual apa semuanya, terbukti tidak benar. Kerana bila kerajaan Tebuk Atap ini memerintah, seperti mana yang dinyatakan oleh Menteri Agama itu sendiri, tidak ada masalah di dalam tabung haji, ya. Tidak ada apa-apa penyelewengan yang berlaku di dalam tabung haji, bermakna tidak ada perkara yang boleh dipertuduhkan kepada Lim Goh Eng. Ini Menteri Perkhidmatan Nasional sendiri yang sahkan, ya. Bukan saya yang sahkan ataupun PH yang sahkan. Jadi dakwaan-dakwaan mereka ternyata salah, ya, kepada Lim Goh Eng. Kita tak kata Lim Goh Eng tidak melakukan kesilapan, ya. Sama juga orang Melayu Islam yang lain, mereka juga mungkin ada kelemahan-kelemahannya. Tetapi untuk mengatakan DAP ni atau pemimpin DAP ni sebagai anti-Islam, itu ada satu tuduhan yang sangat-sangat tak masuk akal. Selain daripada kamu boleh bawa bukti apakah tindakan DAP yang menggugat perkembangan Islam dalam negara kita.
yang menggugat Islam dan negara kita datangnya daripada pemimpin Melayu Islam itu sendiri, ya. Kafir mengkafir datangnya daripada orang Melayu Islam itu sendiri, ya. Orang DAP tak mengkafirkan kita. Kita sendiri pun tak bagi mereka kafir, kan. Tapi yang Melayu Islam ni, ya, mereka ada sejarah kafir mengkafir sesama Islam, ya. Bahkan sampai sekarang kesannya masih ada lagi, kebanyakannya di Terengganu lah, ya. Kerana Tok Guru Kaka, orang panggil, orang kata Tok Guru Kaka dia tu berasal di Terengganu. Jadi benih dia kuat lah. Di Terengganu ni semayang 2 imam, sembelih orang UMNO tak boleh makan, ada yang berlaku perceraian, ya. Bahkan sampai ada yang mati, ya, mati syahid di Memali, ya, kerana fahaman amanat, ya, yang jelas mengkafir ke UMNO, ya. Tapi kalau tanya orang PAS, mereka kata mereka tak kafir ke UMNO sebab dalam amanat Haji Hadi tu tak sebut UMNO kafir. Tapi kalau kita baca keseluruhan amanat itu, apa yang dimaksudkan ialah amanat itu bukannya terhadap DAP, tetapi terang, jelas dan nyata ditujukan kepada UMNO, ya. Melawan UMNO itu jihad, melawan Barisan Nasional itu jihad, dan kalau mati dalam perlawanan ini maka matinya adalah mati syahid. Itu di antara kandungan penting dalam amanat sampai sekarang tak ditarik, ya. Dan sekarang orang itu berada bersama dengan UMNO. Sebab itulah kita tak pelik, ya. Parti ini semakin lama bukan semakin maju, parti ini semakin lama bukan semakin dihormati, tapi nampaknya parti ini semakin lama semakin dikecam. Bukan sahaja, ya, dikecam oleh bukan Islam, malahan dikecam oleh orang Islam itu sendiri, ya. Dan berlakulah perpecahan dalam parti tersebut, ya. Okey, Kadir Ahmad, Kadir Anwar, salam Jumaat dan salam reformasi. Lawan tak lawan, Kadir dari Sabah nak tanya apa cerita pasal Datuk Seri Ibrahim. Senyap je ni kan, nak buat macam mana? Saya dah ulas tadi, suara Kadir, ya. Datuk Seri Ibrahim memang senyap lah, ya. Pertama, untuk mematuhi titah kepada Tuanku jangan berpolitik. Yang kedua, Datuk Seri Ibrahim telah pun laksanakan tugas dan tanggungjawabnya, ya, iaitu untuk mendapatkan sokongan untuk mengembalikan mandat rakyat, dan sokongan itu diberikan kepada istana. Sekadar itu tugas Datuk Seri Ibrahim. Beliau tidak ada hak, tidak ada kuasa untuk mengarahkan ataupun menentukan agung melaksanakan proses tersebut. Terpulanglah ke bawah Duli Tuanku untuk meneruskan proses yang seterusnya, atau ke bawah Duli Tuanku membiarkan saja sehingga keputusan dibuat di Parlimen, ya. Jadi itu kita setakat itu sajalah. Apa yang penting bagi kita adalah memberikan keyakinan, kepercayaan dan sokongan seterusnya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi tak timbul soal Datuk Seri Ibrahim akan rasa misinya gagal dan sebagainya. Sehingga hari ini Datuk Seri Ibrahim tidak menarik, ya, tidak menarik suratnya kepada istana dan membiarkan proses berjalan sekiranya ingin diteruskan, ya. Apa yang berlaku dalam UMNO itu adalah parti UMNO. Datuk Seri Ibrahim tidak terlibat di dalam berhubungannya atas nama parti, ya. UMNO nak bermesyuarat, nak buat keputusan apa pun tidak ada kaitan dengan Datuk Seri Ibrahim dan tidak memberi kesan kepada beliau, kerana rundingan selama ini yang dibuat oleh Datuk Seri Ibrahim bukan atas nama rundingan beliau dengan parti UMNO, tetapi rundingan beliau bersama dengan individu-individu di dalam parti UMNO, individu-individu di dalam parti GPS, individu-individu di dalam parti Pejuang, di dalam PAS juga, dan juga dalam parti Warisan, dan juga termasuk ahli parlimen bebas, ya. Jumlahnya seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim telah sebut, ya, jumlahnya meyakinkan. Siapa dia? Itu adalah satu perkara yang kita tak tahu, dan ramai tak tahu. Datuk Seri Ibrahim dan Kebaduli Tuanku yang mungkin juga akan yang tahu, ya. Dan ada juga yang bocor, dan kita pun peliklah, ya, macam mana istana sepatutnya mempunyai keselamatan yang kuat, ya. Sepatutnya kerahsiaan ataupun apa sahaja perkara yang diuruskan di istana mestilah ada sifat tanggungjawabnya untuk memelihara kesucian, memelihara kesucian, ya, integriti
istana itu sendiri, tetapi bagaimana surat Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh tersebar, bagaimana surat Datuk Seri Zahid Ahmidi boleh tersebar, bagaimana SD boleh tersebar, wallahu alam, ya. Kerana manusia, kerana kita faham, walaupun istana, walaupun di mana sahaja, ya, selagi ianya diuruskan oleh manusia, maka akan adalah manusia-manusia yang jujur dan akan adalah manusia-manusia yang khianat. Selagi dia bernama manusia, selagi itulah akan berlaku, ya, orang yang jujur, orang khianat dan sebagainya. Apapun, Allah Maha Kuasa, dan mereka yang khianat, ya, mereka akan terima pembalasannya. Dan mereka yang jujur, satu hari nanti, ya, cepat atau lambat, pasti akan mencapai kejayaannya, insya-Allah. Okey, my sajen sebagai rakyat, kita jangan give up, terus kita berjuang untuk keadilan. UMNO kena tahu yang bersatu cuma nak gunakan dia orang je untuk kekalkan majoriti. Jangan jadi bodoh kalau mereka keluar dari Perikatan Nasional. Mereka tak rugi pun sebab mereka ada jumlah yang jauh lebih banyak. Okey, itu di antara panjang komen daripada my sajen. Okey, terima kasih juga kepada Ghazali Hassan, Kadir Anwar, Nur Nilam, Datuk Seri JM Tenang saja. JA Legend, Rizal Nado, Muhammad Rosdi, Muhammad Nizam, ya, WK Chiang, Arizam alias Razali Hashim, Airi Azhar Bentong, Khalid Al-Walid. Ini paling perang kita ni. Farida Abdul Karim, Razi Hamzah, Rozili Al-Husin, Manasih Baba, Sheikh Zahrul, ya, Azizul Abdullah, Tun Ahmad Iskandar, Gonjeng, nama Gonjeng Sigaraga, Tun Arman, Azli bin Haji Ahmad, ya, ramai lagi kawan kita. Kalau ada yang kawan yang nak share, boleh share lah, walaupun sama-sama kosong hari ni, ya. Seperti mana juga kata rakan kita tadi, bahawa seperti mana rakan kita sebut tadi, bahawa UMNO, Perikatan Nasional memang ingin mempergunakan UMNO untuk mengekalkan kuasanya. Dan saya bersetujulah, ya, kerana Muhyiddin sepatutnya beberapa hari yang lalu telah pun hampir-hampir nak letak jawatan, tetapi ada beberapa orang pimpinan kabarnya menangis-nangis, merayu-rayu agar Muhyiddin kekalkan jawatan, ya. Bukan kerana sayang kepada Muhyiddin, tetapi mereka takut, ya, sekiranya Muhyiddin letakkan jawatan, maka akan berlakulah seperti mana berlaku pada bulan Februari yang lalu bila Tun meletakkan jawatan, ya. Sekarang ini masalah dia, Perdana Menteri tidak letak jawatan, ya. Perdana Menteri tidak letak jawatan. Perdana Menteri mungkin nak tunggu kena halau, nak kena seret keluar, masih rasa dia ada sokongan. Sebab itu masalah, ya. Kalau masa bulan Februari yang lalu, Tun sengaja letak jawatan sebab Tun ada niat memang nak jahanamkan Barisan Harapan, ya. Memang dia plan untuk nak musnahkan Barisan Harapan. Sebab itu beliau letak jawatan, walaupun dalam keadaan masa itu kerajaan PH masih berkuasa. Kita masih ada sokongan. Yang tak percaya pada Tun hanya bersatu dan segelintir daripada kumpulan Azmin. Kita masih ada lagi sokongan daripada GPS dan sebagainya, daripada warisan dan sebagainya. Kita masih ada kerjaan. Tetapi bila Tun tidak meletakkan penggantinya, letak jawatan, maka terbubarlah kabinet. Di situlah, ya, memudahkan pengkhianat-pengkhianat ini masuk. Itu puncanya yang berlaku, ya. Dan kali ini tak mudah sebab Perdana Menteri tidak letak jawatan. Ya, Perdana Menteri kita ada menteri yang tidak ada moral, Perdana Menteri yang tidak ada sikap tanggungjawab, yang mementingkan dirinya, tidak memikirkan tentang rakyat tengah susah, tidak memikirkan bahawa sepatutnya orang lain yang boleh jadi Perdana Menteri, kerana beliau ternyata gagal. Ya, bila beliau rasa beliau gagal, beliau tak mampu, beliau tak sihat, beliau sakit, sepatutnya beliau tak jawatan, beri kepada orang lain. Kalau tak beri kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sekalipun, dibuka ruang ini kepada mana-mana pimpinan yang mendapat sokongan majuti di Parlimen untuk diangkat sebagai Perdana Menteri. Ya. Kalau masih lagi MP-MP mengatakan Zahid Ahmidi dapat sokongan ramai, Zahid Ahmidi lah jadi Perdana Menteri. Apa masalahnya? Kita bukan kata dia turun, Anwar mesti naik. Kita, walaupun memang mandat itu mandat rakyat, yang telah pun dirompak, tetapi bila dah berlaku macam ni, mahu tak mahu, kita terima hakikat bahawa pelantikan Perdana Menteri itu mesti mendapat majoriti sokongan daripada ahli parlimen, ya. Jadi tak mudahlah kita nak katakan letak jawatan serahkan kembali kepada PH, tak mungkin akan berlaku, ya. Sepatutnya macam itulah sebab dia dah curi barang orang, dia kena kembalikan balik, kan, hak orang. Tetapi tak akan berlaku politik macam tu. Bila kalau dia letak jawatan, kena pilih Perdana Menteri yang baru dan ikut prosedur
ya, mana-mana Perdana Menteri yang Jabatan Agung merasakan mendapat kepercayaan majoriti dalam parlimen, itulah Perdana Menterinya, ya. Kalau bukan Anwar, bukanlah. Tapi yang pentingnya kamu sekarang ini kena letak jawatan untuk beri peluang kepada orang lain, ya. Nampaknya tak ada nampak macam nak letak jawatan kerana pengampu-pengampu kiri kanan mempertahankannya. Pengampu mempertahankannya bukan kerana sayang kepada Muhyiddin, bukan kerana yakin Muhyiddin ini Perdana Menteri yang baik, tetapi untuk menyelamatkan diri masing-masing, ya. Zamin Cemurid, ya, contohnya Syamuddin, orang-orang ada kes, ya, orang-orang ada kes, dan dia tahu sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, ya, di manakah akan daku berlindung diri. Ini masalah dia, ya, termasuk dengan Tun Dr. Mahathir sendiri, ya. Ini amat satu mimpi yang buruk, satu mimpi yang ngeri bagi beberapa orang pengkhianat, ya, beberapa orang penjenayah yang pernah melakukan jenayah dalam negara kita, apabila membayangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, ya. Memang sukarlah, ya, jalannya memang sukar, tapi yang penting kita ni jangan berputus asa. Kita mesti yakin bahawa kebenaran itu akhirnya akan dapat ditegakkan. Kerana untuk menuntut keadilan itu tidak lagi kita boleh berharap, ya, dengan parti yang berjenama Islam, ya. Kalau dulu kita boleh berharap dengan parti ini kerana parti ini diketuai oleh almarhum Ustaz Fadil Nur, ya, yang bersama dengan rakyat melawan pemerintah yang zalim. Almarhum Ustaz Fadil Nur tidak bersama dengan pemerintah, beliau bersama dengan rakyat yang dizalimi. Almarhum Ustaz Fadil Nur, kita juga masa itu ada almarhum Tok Guru Aziz, ya, yang sentiasa mempertahankan pengantar rakyat nak berpecah, disatukan kembali, ya, bersama digandingkan bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagaimana PAS dengan DAP boleh disatukan, PAS memuji DAP dengan pujian-pujian yang tinggi-tinggi, hebat-hebat, ya. Kalau kita dengar dalam YouTube, Tok Guru Hajadi memuji DAP, kita terhutang budi dengan DAP kerana sebab itu Kelantan darurat dahulu. Sebab itu UMNO merampas Kelantan dengan mengisytiharkan darurat, DAP lah yang pertahankan Kelantan. Sedangkan DAP tidak ada di Kelantan. Sebab itu mereka tengah bercinta lah tu, kan. Tapi bila dah pisah, batuk saja Len Gui Eng, maka kena maki DAP. Inilah, ya. Jadi saya peliklah, ya, bila agama itu dijadikan satu modal, ya, dagangan untuk memperbodohkan, ya, orang Islam dan orang Melayu khususnya. Kerana kita di Malaysia ni masih ramai lagi orang Melayu dan juga Islam yang mandang seseorang itu dengan zahir, ya. Bila tengok orang tu pakai jubah, pakai serban, bercakap sikit pasal agama, kan, maka kita kata takkanlah dia nak berbohong, takkanlah dia tak cakap tu, dia nak bercakap tu dia mesti solat istikharah dulu tu, kan. Macam itulah. Okey, Mat Nasir Babar, saudara Wan, apa dah jadi dengan Menteri Kesihatan? Dia kena COVID-19 ke? Saya pun tak tahu Menteri Kesihatan ke mana dia pergi sekarang ni. Memang dia menghilangkan diri, senyap, ya. Kita sekarang ni kita rasa seolah-olah Menteri Kesihatan kita adalah Ketua Pengarah Kesihatan lah, ya. Nampak lebih cemerlang, dan kalau ditakdirkan kita memerintah kembali, alangkah baiknya sekiranya Ketua Pengarah Kesihatan ini tertarik menjadi Menteri Kesihatan, ya, ataupun timbalan Menteri Kesihatan, ya. Jadi kalau digandingkan dengan Dr. Zul, memang sungguh mantap kerajaan kita, kan. Kita boleh bayangkan bagaimana Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli, orang yang tidak banyak berpolitik, menjalankan tugasnya sebagai menteri, ya, dengan begitu baik sekali, walaupun ada dasarnya yang tidak disukai, seperti dasar tidak boleh merokok kat kedai-kedai. Memang dia tidak disukai, walaupun dasar itu dilaksanakan dalam keadaan waktu yang belum sesuai, ya. Tapi menandakan bahawa beliau ada visi, ada dasarnya, dan ada perancangannya, ya, untuk kesihatan rakyat Malaysia, ya. Soalan orang tak setuju itu bab lain, tapi ada kerja yang dibuat, ada dasarnya, pembaharuan yang dibuat Dr. Zul. Bayangkan kalau Dr. Zul ini menjadi Menteri Kesihatan dan timbalan menterinya, ya, pengarah kesihatan yang ada, sudah pasti Malaysia akan menjadi sebuah negara yang dihormati dan juga
mendapat pujian daripada negara-negara luar, ya. Baru 22 bulan kita jadi kerajaan pun sudah dapat pujian ya, daripada WHO, Kesatuan Kesihatan Sedunia, ya. Itu baru 22 bulan, ya. Lepas itu bila dikhianati oleh kerajaan, oleh pengkhianat ni, dilantik pula doktor yang ada sekarang ni, tak tahulah, ya, Dr. Adham Baba, ya. Tak tahulah. Katanya sekarang ni katanya pun orang kampung, budak-budak, siapa Menteri Kesihatan, mereka pun tak tahu sebab tak popular langsung, ya? Tidak popular langsung. Tapi kalau tanya budak kampung siapa pengarah kesihatan, mereka lebih kenal pengarah kesihatan, ya. Kerana ini yang lebih popular, ini yang nampak melakukan kerja, ya. Okey, Figuran Fellow, bahaya Mak Sabu. Ada Mak Sabu lah ni. Figuran Fellow dengan khabar Tokyo Macau Camp by sponsor PBM kantor. Oh, ini pasal PBM ni masalah dua ni cerita ni. PBM dah bukan dalam kamus kita, ya. Pejuang pun bukan dalam kamus kita lagi. Pejuang katanya nak jadi parti bebas, ya. Apa ni? Perikatan Nasional pun tidak, Perikatan Harapan pun tidak katanya, ya. Jadi parti bebas. Biarlah, ya. Nak jadi hantu raya ke, hantu tak bertuan ke, dan tak pergilah, ya. Dan kita harapkan beliau tidak memohonlah, ya. Semoga pejuang tidak memohon untuk menyertai Perikatan Harapan, ya. Kalau dia memohon untuk menjadi parti komponen dalam Perikatan Harapan, kita bimbang kerana sifat yang ada pada Dr. Sunal Ibrahim ini sifat pemaaf dia, ya. Sifat pemaaf tahap dewa dia. Akhirnya Dr. Sunal Ibrahim terima juga, ya. Yang dia terima tu pula Tun Dr. Mahathir. Ini masalah dia, kan, masalah dia. Dan kita harap pejuang tidak memohonlah, ya. Kalaulah kita dengar pejuang memohon untuk masuk Perikatan Harapan menjelang PRU lalu, kita kena solat hajat berbanyaklah, ya, supaya Datuk Sunal Ibrahim tidak, Perikatan Harapan tidak menerima kemasukan pejuang. Biarlah dia jadi hantu tidak bertuan di luar sana. Okey, dengan khabar Tokyo Macau, okey dah baca. Tak boleh merokok di kedai makan terbaik sampai sekarang rakyat ikut kecuali Wala On dan Macam Rosmah. Itu longkai, ya. Okey, Fauzah Haji Talib kabarnya Jemin jumpa dengan Amjah semalam di Publica Solaris. Meeting nak buat ona lagi katanya. Sejak bila Azmi ni tidak buat ona? Azmi ni satu hari kalau dia tak buat ona, dia akan jadi demam, ya. Dia rasa macam tak sedap badan lah, ya. Satu hari kalau dia tak buat satu perkara yang boleh mengharukan, mengkucak-kacikan, dia rasa dia tidak, ya, dia tidak boleh hidup lah dalam dunia ni. Sebab itu bila kita ni membuat satu kerja yang tidak diberkati, ya, tidak mendapat keberkatan daripada Allah, hidup tidak akan tenang, ya. Seperti mana Perikatan Nasional, seperti mana saya tulis dalam Facebook saya hari ini, bahawa kerajaan yang 8 bulan memerintah ini tak pernah nampak stabil, tak pernah nampak tenang, ya. Perdana Menterinya sentiasa kalut kejap nak letak tak jawatan. Timbalan Perdana Menteri, siapa nak jadi Timbalan Menteri, nak letak orang ni tak setuju, orang ni tak setuju. UMNO sebab 2 kali mesyuarat, ya. COVID semakin lama semakin meningkat, ya, apa semua. Pelaburan tak masuk, ya. Kenyataan menteri-menteri, kenyataan yang ditertawakan oleh dunia, ya. Jadi apabila kerajaan itu tidak diperolehi dengan cara yang tidak baik, maka ia tidak mendapat keberkatan, ya, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada pemimpin, dan yang jadi mangsa adalah rakyat, ya. Yang jadi mangsa adalah kita semualah, ya. Ghazali Hassan, masa berkuasa Melayu malas, bila tak berkuasa Melayu perjuang. Cik Non, Datuk Seri Non terbaik dulu kini selamanya menyokong Datuk Seri Ibrahim Sanusi Sarian, ya, yang baru masuk. Terima kasih yang baru masuk bersama kita. Ghazali Hassan, masa berkuasa, okey, saya dah baca. Siapa lagi? Kamarul Laili, Muhammad Rosdi, Muhammad Nizam, ya, Muhammad Azhar, Faridah Abdul Karim, Razi Hamzah, Rozedi Al-Husin, Mat Nasib Baba, Cik Syekh Zakrul, Asma Joazim. Okey, ini antara kawan-kawan kita yang sempat bersama kita pada tengah hari ini. Jadi kita tak tahu apa yang akan berlaku pada minggu depan, ya. Tak tahu bila rombakan kabinet. Mungkin Muhyiddin tunggu UMNO untuk mencalonkan siapa timbalan Perdana Menteri, ya. Tetapi UMNO 2 kali mesyuarat tidak berani nak mencalonkan mana-mana nama, ya.
persepsi ataupun apa yang diviralkan banyaklah ya. Ada yang kata Muhyiddin lebih suka kepada Hishamuddin, ada yang kata Ismail Sabri mungkin jadi timbalan Perdana Menteri, ada yang kata UMNO mau calonkan Zaid Hamidi tetapi Muhyiddin tak mahu kalau Zaid Hamidi dicalonkan, dan ada juga yang menyebut Mak Hassan ya, sebagai timbalan Presiden UMNO akan dilantik senator untuk mengisi jawatan timbalan Perdana Menteri. Ini dah berlaku, diviralkan beberapa hari yang lalu, tetapi kita rasakan malam tadi satu keputusan telah dibuat ya, sama ada Mak Hassan, Zaid Hamidi, Ismail Sabri atau Hishamuddin ataupun Anwar Musa ya. Mungkin malam tadi kita rasakan satu keputusan telah dibuat, tapi malangnya tidak dapat keputusan kerana kita fahamlah ya, dalam itu macam-macam ya. Di situ ada ramai kumpulan, dalam UMNO ni pun ada puak-puak dia. Kalau umum yang ni puak ni akan marah, bila marah pergi ke Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun pergi ke mana-mana kan. Jadi daripada berlaku macam tu, lebih baik tak payah umumkan. Kalau tak payah umumkan, macam mana kuasa akan diserahkan pada Muhyiddin ke ya? Kalau diserahkan pada Muhyiddin, sudah tentulah Muhyiddin akan memberikan jawatan timbalan menteri ini kepada orang yang boleh angguk sahaja, orang yang pasti tidak akan melawan beliau ya. Jadi kepada UMNO kita nak bagi tahulah ya, kalau nak diberi peluang untuk anda menamakan timbalan Perdana Menteri, letaklah nama ya yang anda majoriti suka untuk menjadi timbalan Perdana Menteri. Jangan kerana nak jaga UMNO kamu tak letak nama, akhirnya kamu serah kepada Muhyiddin, dan Muhyiddin tak nama, akhirnya UMNO akan dibuli untuk kali yang keberapa kali lagi kan. Okey, Sanusi Sayan khianat, Allah tak reda. Betul tu Sanusi. Ghazali Hassan maha berkuasa, Melayu malas. Okey, dah baca. Jasmine Saleh, UMNO 10 kali meeting pun dah sokong semula PN ya. Begitulah bila kita lihat parti yang tidak ada kekuatan atau parti yang ada bermasalah ya, kerana presiden mereka pun ada masalah. Jadi kalau ketuanya ada masalah, bagaimana nak mengadakan rundingan, bagaimana nak bertegas ya, kerana mereka juga ada masalah yang perlu mereka selesaikan ya. Jadi apabila kena kenyit mata sikit ke Muhyiddin, Zaid Hamidi kata okey. Macam itulah ya. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim ini orang yang boleh berunding dengan sesiapa saja, dan dia boleh bertegas dengan sesiapa saja, sebab beliau tidak ada masalah, beliau tidak ada rekod, tidak ada apa yang perlu boleh diugut kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim ini ya. Sebab itu beliau boleh berani berdepan dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad ya. Beliau boleh memaafkan Tun, beliau boleh bertolak ansur dengan Tun, tetapi beliau tidak akan sama sekali mengikut telunjuk Tun ya. Sebab apa? Sebab beliau ada keberanian, beliau ada integriti, tidak ada apa yang perlu yang boleh nak ugut Datuk Seri Anwar Ibrahim ini ya. Sama ada sesiapa saja daripada zaman Mahathir jadi Perdana Menteri dulu, kemudian Pak Lah, kemudian Najib ya, kemudian Mahathir sekali lagi ya, dan sekarang zaman Muhyiddin, tidak ada seorang pun ya Perdana Menteri yang boleh ugut insan yang bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim ini ya. Yang mereka boleh lakukan, carilah apa-apa yang patut, buatlah fitnah, rekalah ya, cerita-cerita yang mengarut, yang sampai dunia dah jemu dengar ya. Bila nak kena kat Anwar Ibrahim, tak ada cerita lain, itulah ceritanya ya. Jadi dunia dah jemu nak dengar, dan kalau ada cerita-cerita yang baru akan menjadi bahan ketawa ya. Kerana mereka nak cari isu rasuah, isu makan duit penyelewengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka takkan jumpa. Kalau mereka nak cari, mereka boleh cari ya, kerana banyak kerajaan sebelum ini mereka boleh selongkar fail di Kementerian Kewangan dan sebagainya, sudah pasti mereka akan jumpa ya kesalahan atau penyelewengan yang pernah berlaku di zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Kewangan. Tapi malangnya mereka tak jumpa, dan sebab itulah ya, tidak ada upaya mereka untuk nak menakut-nakutkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Berbanding dengan pimpinan UMNO yang ada sekarang ni, Zaid Hamidi ya, bila nak berunding dengan Muhyiddin, yang sebenarnya kedua-duanya pun ada masalah ya. Tapi masalah bezanya cuma seorang ni Perdana Menteri. Seorang ni Perdana Menteri, Zaid Hamidi bukan Perdana Menteri. Kedua-duanya ada masalah, tetapi Muhyiddin Perdana Menteri, Zaid Hamidi bukan Perdana Menteri. Jadi kuasa ini yang boleh mengugut Zaid Hamidi.
Satu hari nanti kalau ditakdirkan Zaid Hamidi jadi Perdana Menteri, Muhyiddin bukan Perdana Menteri, Zaid Hamidi pula akan gunakan kuasanya untuk mengugut Muhyiddin. Kerana dua-dua ni ada masalah, tetapi kuasa yang beri kelebihan kepada mereka. Jadi mereka boleh bayangkanlah ya, kalau Datuk Seri Ibrahim menjadi Perdana Menteri, maka tidak ada kompromi lah ya. Kamu sokong aku ke, tak sokong aku ke, kalau kamu buat salah, kamu rasuah, ada bukti ya, kamu jawablah di mahkamah. Itu cara Datuk Seri Ibrahim ya, bukan cara seperti Mahathir. Mahathir ni jadi Perdana Menteri lebih kepada dendam peribadi. Ya, sebab itu bila beliau bersungguh-sungguh untuk mendakwa Najib, ya, kita bukan nak bela Najib, ya, kita lawan Najib pun lama. Ya, sebelum deklarasi rakyat, sebelum Mahathir masuk pun kita dah lawan Najib. Bukan kerana lawan Najib kerana Mahathir, tapi kita lawan Najib sebelum Mahathir lagi. Ya. Bukan kita nak sokong Najib, tapi Tun Dr. Mahathir ni lawan Najib sampai ke tahap keterlaluan. Ya. Sehingga kan bila Najib masuk mahkamah, dah dia tu hukuman, ke mana saja Tun bercakap, beliau akan hina Najib sehina-hinanya. Ya. Beliau bila tanya tentang ni, oh ini Najib rompak, sebenarnya kisah rompakan ini semua orang tahu dan beliau berdepan dengan mahkamah. Itu yang Najib kata, Tun Dr. Mahathir ni dah ambil tindakan pada dia, tapi janganlah sampai nak pijak-pijak lumat-lumat kan. Serahkan kepada mahkamah, putuskan mahkamah. Sebab tu bila kita tengok bila Najib dibawa ke mahkamah dan didakwa, kita dah dengar pun Datuk Seri Anwar Ibrahim berceramah di mana-mana selepas itu akan memperkatakan tentang isu Najib. Ya, Anwar Ibrahim sudah bawa mahkamah, serah pada mahkamah. Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim ni bukan menentang Najib kerana dendam peribadi, ya, kerana salah lakunya maka ditentang, dan mahkamah dah buat keputusan dan dia bersyarah mahkamah. Datuk Seri Anwar Ibrahim tak lagi songkit-songkit pasal Najib, ya. Tapi berbeza dengan Tun, dia mana bercakap mesti akan cerita pasal Najib, keburukan Najib habis semua, ya. Jadi inilah orang kata nak jadi Perdana Menteri Malaysia bukan untuk melakukan reformasi, tetapi untuk melunaskan dendam-dendam pribadi dia kepada Najib Tun Razak, ya. Jadi kita, sebab itulah bila kita memerintah, kita tidak boleh harapkan ya Perdana Menteri yang seperti ini. Ya, beliau bukan memikirkan tentang rakyat, bukan memikirkan tentang negara, tetapi memikirkan tentang dendam kesumatnya kepada musuh-musuh politiknya. Ya. Jadi bagi pemimpin UMNO, ya, kalau kamu tidak melakukan apa-apa kesalahan, penyelewengan, takut apa kamu ya untuk memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya. Kalau kamu ada melakukan kesalahan dan juga penyelewengan, patutnya kamu juga tidak takut kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan orang yang berhak menentukan kamu bersalah ataupun tidak bersalah, tetapi mahkamah yang akan menentukan, dan percayalah Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan mempengaruhi keputusan mahkamah. Ya. Jadi ini yang bezanya ya pemimpin yang kita nak angkat sebagai Perdana Menteri, dan kita mengharapkan insya-Allah satu hari nanti dengan hari yang berkat hari Jumaat ini, sama-samalah kita mendoakan agar Tuhan memberikan jalan yang mudah, melapangkan perlaluan untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia, dan teruskanlah ya berdoa agar musuh kita ini ya Perikatan Nasional dan juga sekutu-sekutunya mereka berbalah ya sesama mereka, sehingga mereka tidak ada pilihan, terpaksa menyerahkan kembali mandat ini kepada rakyat. Okey, terima kasih banyak kepada rakan-rakan yang sempat bersama hari ini hari Jumaat. Okey. Bob Azhar King kasih up sekali Datuk Seri Anwar Ibrahim Pembantu 9. Azizul Hamid tolong share. Okey. Okey. Fauzi Ahmad Rafai, Wawa Jubri, Wa Khairi, Asma Joshim, Jo Azim ya. Bersama dengan kita Farid Abdul Karim, Razi Hamzah, Rozaidi Al Hussein. Okey. Okey, cukup sampai di sini saja. InsyaAllah kalau ada perkara yang kita nak sembang lagi, kita akan sembang lagi di lain masa. Salam Jumaat, dan saya mendoakan agar semuanya di bawah lindungan Allah SWT. Assalamualaikum. Bye-bye.